Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid 3 Arif, 3 cerdik dan 3 dinamik. Okey, kita ada 37 orang, kena tolak 2 lah, kat situ ada 39. Tapi saya pakai 2 akaun. Okey, ada 37 orang. Jadi cikgu pun tak nak tunggu masa yang lama sangat lah. Kita teruskan saja untuk PDPR Sains tahun 3 hari ini. Okey. Semua ngantuk lagi Nurisha ngantuk Nurisha. Okey. Apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah minggu lepas kita dah belajar tentang warna kertas litmus dan perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid, beralkali dan neutral. Jadi hari ini kita nak mengintlak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan. Okey, untuk ini hasil pembelajaran ini sekiranya awak berjaya mengintlak, okey, boleh bagi contoh bahan berasid tu apa, bahan beralkali tu apa, bahan neutral apa, awak boleh capai TP3. Cikgu kena bagi tahulah awak. Nanti kan hujung tahun awak dapat slip PPD awak tak puas hati cikgu bagi TP1. Kenapa cikgu bagi TP1? Jadi kena tahulah TP-TP yang cikgu akan bagi. Keseluruhan dia. Okey, mengintlak maksudnya kat sini bila awak rasa kita hari ni nak belajar melalui rasa dengan sentuhan. Dalam minggu lepas kita belajar guna kertas litmus, tapi minggu ni kita akan belajar melalui aspek rasa dan sentuhan. Okay, bila awak guna dua aspek ni awak dapat tahulah, oh bahan ni rupanya asid lah, bahan ni alkali dan neutral. Okey. Bahan berasid, beralkali dan neutral. Okey, seperti yang saya dah cakap pada minggu lepas, bahan berasid, beralkali dan neutral ni ada di sekitar kita lah. Kita selalu guna, kita selalu makan dan kita selalu minum. Cuma kita tak tahu. Macam kalau awak dah dapat tahu, mungkin awak ada punya pembacaan, baguslah. Awak ada berusaha untuk mencari maklumat yang lebih lanjut lah sementara tunggu cikgu mengajar. Okey, kalau tak tahu tak apa, hari ni kita belajar. Nanti bila awak makan ke, awak sentuh ke, awak rasa ke, awak minum ke, awak dah tahu. Oh ini rupanya asid, ini alkali, ini neutral. Jadi apa yang kita belajar, kita perlu aplikasikan dalam kehidupan sebab sains adalah apa yang berada dekat sekitar kita. Faham tak? Cikgu tak dengar suara lah, macam cikgu seorang aja bercakap. Faham. Cikgu Faham. Faham Minggu lepas cikgu ada minta buat nota merujuk pada buku teks kan. Cikgu ada dapat terima lah beberapa orang rakan awak yang share nota ringkas yang dia buat sendiri. Ada yang cari maklumat melebihi daripada dalam buku teks. Tahniah lah. Awak berusaha. Tak semestinya kita rujuk buku teks. Awak boleh juga Google. Saya tutup chat nanti. Awak kalau saya cakap awak main chat, saya tutup chat Awak dengar saya cakap. Okey, jadi bahan berasid dengan alkali ni sentiasa dalam kehidupan seharian kita lah. Mari kita lihat yang seterusnya. Sekejap Okey, macam cikgu cakap tadi, nota ringkas yang kawan-kawan awak share pada saya, yang saya tembak lah, ada dah hantar pada saya. Awak boleh juga Google untuk cari maklumat lebih lanjut mengenai asid, alkali dengan neutral. Jangan berpandukan buku teks dan saya saja. Awak boleh Google juga untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Okey, mari kita lihat. Slide cikgu dah okey. Okay, selain menggunakan kertas litmus, sifat sesuatu bahan boleh diuji melalui deria rasa dan sentuhan. Okay, tadi cikgu cakap kertas litmus ni, minggu lepas kita belajar guna kertas litmus. Okay, kalau kita dah balik ke sekolah, kita boleh guna kertas litmus untuk buat uji kaji asid, alkali dan neutral. Tapi sekarang kita tak berada di sekolah, masing-masing berada dekat rumah. Jadi kita boleh menggunakan deria rasa dengan deria sentuhan yang kita ada. Nanti kita akan belajarlah asid ni apa rasa dia, apa sentuhan dia.
Okey, alkali apa dia rasa dia? Apa rasa bila kita sentuh apa yang kita dapat? Kita akan berkenalan menggunakan deria yang kita ada. Okey? Jadi tak payah nak pergi buka Shopee beli kertas litmus, tak payahlah, kita boleh guna apa yang ada dekat diri kita sendiri. Okey. Mari kita lihat yang pertama, bahan berasid. Okay, sebelum cikgu mulakan tentang bahan berasid, cikgu nak tanya dulu. Minggu lepas kita dah belajar tentang perubahan warna kertas litmus pada bahan berasid. Okey, kertas litmus ada dua warna, warna merah dan warna biru. Okey, dan mereka akan bertukar apabila kita uji pada asid atau alkali. Okey, untuk bahan berasid, kertas litmus apakah yang akan berubah warna? Biru kepada merah. Biru kepada merah. Merah. Ha? Biru kepada merah. Kertas litmus biru bila kita masukkan kepada cecair yang ada asid, kertas litmus biru akan berubah warna kepada merah. Manakala kertas litmus merah tidak berubah warna. Okey, jadi hari ni kita nak tengoklah melalui deria rasa dan sentuhan kita apa yang kita dapat perhatikan. Okey, contoh ini awak baca kat buku teks awak. Cikgu ambil gambar dari buku teks dia. Okey, lemon ini berasa masam. Lemon ini berasa masam. Okey, kebanyakan bahan berasid dia berasa masam dan perit apabila disentuh. Okey, bila kita letak bahan berasid dekat lidah kita, kita akan rasa masam. Dan bila kita sentuh, kita boleh rasa perit tu, maksudnya pedih lah. Contoh lemon ni lah, kalau tangan awak terluka sedikit pun, kalau awak pegang limau yang dah kena potong ke, awak sentuh lemon ke, awak boleh rasa pedih. Jangan kita nak rasa bahan berasid ni mestilah makanan. Jangan awak pergi ambil cecair kimia, awak pergi letak kat mulut awak. Ambil nanti lidah awak bocor. Jadi kita boleh rasa bahan berasid ni makanan lah, jangan guna bahan lain. Contoh makanan yang berasid, limau, cuka, semua yang berasa masam. Asam jawa, dia bersifat asid. Yang seterusnya, bahan beralkali. Bahan beralkali. Kertas litmus apa yang akan berubah warna? Merah atau biru? Merah kepada biru. Terima kasih Najah. Merah kepada biru. Awak kalau lupa, tak ingatlah cikgu apa. Tulislah sambal dekat buku kat kertas kosong awak. Lepas tu awak ingat baliklah ni sambal kali tu, awak boleh ingat balik senang pakai benda tu. Jadi alkali merah kepada biru. Manakala kertas litmus biru tidak berubah warna. Ini kakak ni dia rasa kobis. Kobis ni awak selalu makan kan? Mak awak selalu goreng sayur kobis, betul? Biasa makan kobis kan? Kobis ni kobis yang mentah lah. Bukan yang dah goreng tu dah letak garam. Ni kobis mentah. Bila kita makan, kakak ni dia makan kobis mentah, kobis ini berasa pahit. Jadi dapat kita simpulkan bahawa sifat alkali. Bila kita letak kat lidah kita, kita rasa pahit. Bila kita sentuh guna jari kita, kita boleh rasa licin. Jadi bila kita makan yang rasa pahit tu, semuanya alkali. Dan bila kita sentuh yang licin adalah alkali. Contoh apa yang kita sentuh licin selalu? Lantai. Pantai? Mozaik. Janganlah awak ni. Macam mana mozaik tu kalau awak tak sentuh, awak nak guna kertas litmus? Sabun. Yang selalu awak guna dalam kehidupan seharian awak. Apa dia? Sabun. 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 Hari ni semua kalau dah mandi pagi mesti dah pakai sabun kan? Kalau tak mandi dia tak pakai sabun lah. Sabun tu kan bila kita sentuh licin, bila kita letak air makin dia licin. Jadi sabun, ubat gigi, pencuci muka semuanya bersifat alkali. Ada sebab kenapa dia dicipta bersifat alkali lah. Ni contoh dalam kehidupan seharian kita, kubis, sabun, kapus, larutan kapus sirih. Kalau ada yang mak dia buat kuih ke apa, biasa dia gunalah larutan kapus sirih ni pun berasa pahit.
Ataupun dia bersifat licin lah. Okey. Jadi kena ingat kalau asid tadi masam. Masam dan perit. Perit maksudnya pedih lah tangan kita bila kita sentuh dia. Manakala alkali, bila kita makan, kita rasa guna lidah kita, rasa pahit dan bila kita sentuh dia licin. Okey. Ini awak kena ingat lah. Jadi kalau nanti kat rumah nak try test apa-apa barang, tak payahlah susah-susah beli. Ketat litmus kat Shopee. Okey, yang terakhir, bahan neutral. Okey, bahan neutral. Kertas litmus apa yang berubah warna? Tidak perubahan. Tak ada perubahan. Kertas litmus merah pun tak berubah. Kertas litmus biru pun dia tidak berubah. Okey. Okay, awak tunggu sekejap saya pergi ambil anak saya sekejap. Dia dah nangis. Okay, kita sambung. Ini bahan neutral. Contoh kakak ni, dia minum air dengan rasa tawar. Okay, jadi kalau bahan neutral, dia mempunyai rasa seperti tawar, manis dan masin. Okay. Dia berasa licin lah, terkesan. Apabila disentuh, ni tak payahlah kita sentuh. Bila kita rasa je, rasa tawar. Okey, makanan yang rasa tawar, rasa masin semuanya, dia bersifat neutral lah. Contoh air masak yang awak minum, panis semua tu, dia bersifat neutral. Okey, ini dalam buku teks awak juga. Bagaimanakah pula dengan air kopi? Kakak tu tanya cikgu dia. Air kopi berasa pahit, tetapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, dia jadi merah. Okay, bila kita uji kertas litmus biru jadi merah, maksudnya air kopi ni sifat apa? Apa sifat air kopi tu? Asid. Bila air litmus biru dia berubah jadi merah, kopi ni bersifat asid lah. Tapi kenapa dia jadi asid padahal dia berasa pahit? Kenapa jadi macam tu? Tak letak susu. Habis kalau letak susu jadi apa? Neutral lah. Okey, macam ni lah. Sebenarnya biji kopi ni dia sifat asal dia kepada buah kopi tu sendiri. Di dalam buah tu lah baru kita jumpa biji kopi. Jadi bukan semua, tengok cikgu tu cakap, bukan semua yang berasa pahit bersifat alkali. Dan bukan semua yang masam bersifat asid. Jadi untuk kita pastikan sesuatu bahan tu betul-betul asid atau alkali, itulah saintis dia telah cipta kertas litmus lah. Nanti bila awak belajar pada peringkat lebih tinggi, awak akan belajar tentang nilai pH pula. Itu cara-cara untuk kita tentukan sesuatu bahan tu bersifat alkali atau asid. Selain daripada menggunakan deria rasa dengan deria sentuhan tadi. Okey, boleh? Boleh. Kak Darwish? Boleh. Kalau boleh, kita teruslah jawab latihan. Buku teks, buku aktiviti. Tengok muka surat 72 dan 73.
Okay, sebelum kita jawab muka surat 72 dan 73, minggu lepas cikgu tertinggal satu latihan muka surat 71, betul? Cikgu tak dapat nak buatkan latihan tu. Jadi kita buka muka surat 71 dahulu. Okay. Tuliskan tarikh hari ini, 12 Oktober. Okay, 12 Oktober 2021, tulis tarikh hari ini. Cikgu tak dapat nak buka words cikgu. Bisa mana aja kakak, sian kakak nak belajar. Cikgu, muka surat berapa? Muka surat 71. Okay, sorry Tuliskan tarikh hari ni. Dah tulis tarikh? Okay. Cikgu. Ya. Aina? Aina ke panggil cikgu? Okay. Latihan ni tentang asid alkali dan neutral yang kita dah belajar pada minggu lepas lah. Okay, tengok arahan dia. Jalankan penyiasatan untuk menguji bahan di bawah menggunakan kertas litmus. Tuliskan pemerhatian kamu pada ruang di bawah. Okey. Cikgu pun ada kekangan untuk dapatkan stok kertas litmus. Jadi, cikgu akan share dekat awak video YouTube ni. Okey. Awak perhatikan baik-baik video ni. Nanti saya akan guide awak lah untuk isi jawapan. Okey. Kita tengok video YouTube sekejap. If you want to achieve better results, make a great impression, save time at work with Grammarly. Okey, sekejap. Kakak nak belajar.
Okey, ini video dia. Awak tengok dulu. Cikgu akan contohlah mana kita nak isi jawapan. Okey, bahan. Cikgu, buku surat berapa cikgu? Buka satu. Buka dulu. Lepas tu tengok video ni. Nanti kita akan jawab sama-sama. Surat berapa cikgu terdengar? Buku aktiviti muka surat 71. Okey, kalau awak tengok ni, bahan yang diuji ni, okey, dia ada cuka, air minuman, jus oren, air kapur sirih, air gula dan air soda bikarbonat. Okey, awak tengok kat situ lah. Dia ada 2 kertas limas dekat contoh kat sini, kita tengok cuka dulu. Dia uji kertas limas biru dengan merah. Kertas limas biru yang bertukar kepada merah. Jadi bila biru bertukar kepada merah, cuka dia bersifat asid. Okey. Yang seterusnya air minuman. Kita uji guna kertas limas merah dan biru. Dua-dua tak ada perubahan. Okey, jadi kita tahulah air limas, air minuman ni sifat dia neutral. Okey. Yang ketiga, jus oren. Okey, kita ada kertas limas biru dengan merah. Sama juga kertas limas biru yang bertukar kepada merah. Okey, bila biru kepada merah, jus oren ni dia bersifat asid. Okey. Jus oren kalau awak nak uji, awak kena guna yang betul-betul daripada buah oren. Okey, jangan beli dari air kotak. Air kotak tu dia dah berubah sifat lah sebab kita dah tambahkan gula. Kalau yang betul-betul dari buah oren, memang kita tak ubah apa-apa lagi. Jadi kita boleh dapat sifat asal dia lah. Okey. Yang keempat, air kapur sirih. Okey, air kapur sirih bila kita larutkan dengan air, kemudian kita uji guna kertas litmus. Okey, kertas litmus merah yang bertukar kepada biru. Okey, bila merah kepada biru, kapur sirih ni bersifat alkali. Dia berasa pahit. Bila kita sentuh air kapur sirih ni, kita boleh rasa licin. Okay, siapa-siapa kalau kat rumah dia masih ada air kapur sirih atau dia tinggal dengan nenek dia yang masih makan sirih, bolehlah cuba. Okey, yang kelima air gula. Okey, bila kita uji dengan dua-dua kertas litmus, air gula dia tidak berubah warna. Jadi dia neutral lah. Macam tadi kita dah belajar. Yang bersifat neutral ni dia rasa tawar, masin, manis. Okey, dia adalah neutral. Okey, yang terakhir air soda bikarbonat. Okey, ini kalau mak dia biasa buat kek mesti adalah soda bikarbonat ni. Okey. Jadi bila kita larutkan soda bikarbonat dengan air dan kita uji guna kertas litmus. Okey, kalau kita nampak kat situ kertas litmus merah yang merah bertukar kepada biru. Jadi kita tahu soda bikarbonat ni bersifat alkali. Okey. Jadi bila kita nak uji sesuatu bahan, nak uji guna kertas litmus, kita perlu larutkan dengan air. Awak jangan ambil kertas litmus terus letak dalam soda bikarbonat. Soda bikarbonat ni serbuk yang halus. Kalau awak terus letak dekat dalam soda bikarbonat, tak berubah warna lah. Tak berubah, dia takkan jadi.
Jadi bila kita nak uji, kita perlu larutkan dengan air. Tapi janganlah satu baju air, nanti tak jadi juga. Bahan dia dah berubah sifat. Okay, kita sambung lagi video ni. Okay, ni contoh bahan beralkali. Okay, selain daripada kapur sirih dan kobis yang cikgu bagi contoh, ini yang kita makan dalam kita punya kehidupan kan. Okay, yang sayur yang kita makan lah. Okay, sawi hijau, biasanya sayur yang berwarna hijau ni dia akan rasa pahit lah, sebab tu saya tahu ramai tak suka nak makan sawi sebab dia pahit. Okay, badam, yang ini bawah ni terung. Okay, bawah terung ni buah avokado pun dia bersifat alkali. Sebab kalau buah avokado ni kalau kita pegang, bila kita dah potong, kita pegang bahagian putih tu memang kita akan rasa licin lah. Okey. Okey, ini yang kita nak buat dalam buku aktiviti muka surat 71. Saya ulang balik. Tolong buka buku aktiviti muka surat 71. Nanti dah separuh jalan baru awak tanya, cikgu muka surat berapa? Susah nanti saya nak terangkan. Okey, tengok muka surat 71. Ini penyiasatan yang kita gunakan. Samalah dekat dalam buku teks dengan bahan yang ditunjukkan. Cuma nama pencuci muka dengan pembersih muka tu je lain. Tapi benda samalah. Okey, kita ada sabun, pencuci muka, kicap, air asam jawa, minyak masak dan air soya. Okey, nanti awak nampak kat sabun ni, bawah ni ada 2 kertas limas biru dengan merah. Awak perhatikan kertas limas mana yang berubah dan awak tulis dalam jadual tu. Boleh tak? Faham? Kalau faham tolong respon lah. Kalau awak diam ni cikgu rasa awak tak faham. Faham? Okay. Kita mula dengan sabun dahulu. Faham. Terima kasih. Kita mula dengan sabun. Ada 2 kertas limas dekat sabun tu. Kertas limas biru dengan merah. Kita larutkan air. Okay, kemudian kita letak kertas limas. Kita tengok apa yang berubah. Okay. Kertas limas apa yang berubah? Biru atau merah? Merah. Merah kepada warna apa? Merah. Merah kepada warna Biru. biru. Jadi awak tulis dekat kotak tu. Merah kepada biru. Okay, tulis merah kepada biru. Okay, kertas limas biru berubah warna tak? Tak. Jadi tulis biru kepada biru juga. Jangan tulis biru tiada pula. Tulis biru kepada biru juga. Cuma merah saja yang berubah. Okay. Okey, ini pencuci muka. Yang kedua, pembersih muka. Okey, kita ambil sedikit pencuci muka, kita larutkan dalam air. Okey, kemudian kita uji guna kertas limas biru dengan merah. Okey, kertas limas apa yang berubah warna? Merah kepada biru. Merah kepada biru. Okey. Merah kepada biru. Okey, merah kepada biru. Jadi awak tulislah dekat dalam tu, dalam jadual tu. Biru kepada biru, biru kepada biru juga.
Sekejap lagi. Okay dah? Okay, kita tengok bahan ketiga. Okay, kicap. Okay, kicap ni bila kita uji dia dengan kertas limas biru dan merah, kertas limas apa yang berubah warna? Biru. Merah. Biru kepada merah. Kita buat isi dulu yang warna biru tu. Tulis biru kepada merah. Merah, tiadalah tulis merah kepada merah juga. Dia tak berubah warna Apa? Sekejap. Sekejap, kakak dulu Yang kakak nama je. Nak duduk sama aku. Okey dah? Okey, yang keempat. Asam jawa. Okey, pernah jumpa tak asam jawa ni? Pernah. Pernah rasa gula lumpur tak? Tak. Pernah. Okey, asam jawa ni memanglah rasa dia asam jawa yang pure yang betul-betul tu yang mak awak masak dekat dapur tu memang rasa dia masam. Jangan pergi awak beli air asam jawa dalam botol kat kedai tu yang kalau sakit tekak minum tu. Itu dah manis dah. Ini air asam jawa yang betul-betul lah. Okey, bila kita uji dengan kertas limas biru yang bertukar warna kepada merah. Bila biru yang kepada merah, bahan ni adalah asid lah. Okay, jadi awak boleh isi dekat jawapan awak tu. Okey, biru yang bertukar kepada merah, merah kepada merah. Tak ada perubahan Isi jawapan tu. Okey, kita tengok bahan yang kelima. Belum, cepat. Merah. Okey, minyak maksud. Payah kepada ni tak payah. Apa yang buka mikrofon tu tutup Panas. Okay, minyak masak kita gunakan kertas limas biru dengan merah. Dia tak ada perubahan warna. Jadi awak tulislah kat situ merah kepada merah, biru kepada biru. Okay, minyak masak ni neutral lah. Kalau minyak masak rasa masam, makanan kita semua masam. Okay. Okay dah? Dah. Yang keenam adalah okey, air soya pun awak selalu minum, betul? Beli dekat Betul. air malang ke mak awak buat sendiri air soya. Air soya ni memang ada rasa lah kalau kita tambah gula baru dia manis. Okay, jadi bila kita uji guna kertas limas, dia tiada perubahan. Dia adalah neutral. Jadi awak isi jawapan awak, merah kepada merah, biru kepada biru. Tak, ni sama je. Tak ada Yang buka mikrofon, tolong matikan mikrofon awak Dami Amsyah. Okey, kalau kita tengok kat latihan ni, dekat bahagian bawah tu ada jadual lagi satu. Berdasarkan keputusan di atas, kelaskan bahan beresid, beralkali dan neutral.
Okey, ni nanti awak boleh buat sendirilah. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. Boleh. okey, kita tengok muka surat 72 pula. Cikgu buka ni pun cikgu terpaksa buka YouTube untuk awak. Nanti kalau kita dah ke fasa 4, saya akan catch up balik lah aktiviti ni supaya kita boleh buat dekat sekolah. Okay, awak tunggu sekejap saya nak share video dulu. Sekejap cikgu tengah buka video ni. Sementara tu awak boleh baca dahulu latihan muka surat 72, 73 dan 74. As students, we're constantly evaluating on the quality of our writing, on essays, homework, internship applications. What I love about Grammarly is that it helps me say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tengok muka surat 72. Cikgu nak share ni kejap. Okay, siapkan awak punya pensel. Awak dengar cikgu ni cakap, nanti awak boleh terus isi jawapan Okay, sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mi dalam subjek Sains tahun 3. Hari ini kita akan belajar terhadap bahan-bahan untuk kita tentukan sama ada bahan tersebut adalah sifat bahan berasid, bahan beralkali ataupun bahan neutral. Di bawah standard pengajaran 8.1.2. Okey, kita lihat buku aktiviti muka surat 72, 73 dan 74. Okey. Adakah kamu bersedia? Okey, jom kita pergi kepada muka surat 72 terlebih dahulu ya. Ini dapatan cikgu lah. Uji kaji cikgu yang cikgu dah buat. Dan cikgu dapat keputusan. Mungkin kamu buat uji kaji, mungkin keputusan kamu lain. Biasalah kalau kita buat amali atau eksperimen atau uji kaji, biasanya jawapan tu berbeza. Tapi tak apa, kita pergi dulu. Ini hanya dapatan cikgu ya. Okey, jom kita baca sama-sama. Sifat bahan berasid. Lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut untuk menentukan sifat bahan berasid. Catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Cikgu harap kamu dah buat, kamu dah uji kaji, kamu dah baca dan kita lihat hasilnya. Adakah hasil yang kamu buat tu sama dengan cikgu ataupun tidak Okey, untuk ujian pertama ni dia menggunakan kertas litmus merah dan biru. Untuk ujian kedua kita buat ujian yang dirasalah menggunakan lidah. Yang ketiga kita guna sentuhan Okey, jom kita lihat jus asam jawa. Kita lihat satu persatu. Siapa boleh jawab? Kalau jus asam jawa ni kalau kita gunakan kertas litmus apa? Kekal. Kenapa cikgu tak buat? Kekal merah Okey. Manakala biru? Okay, awak boleh terus tulis jawapan seperti yang cikgu ni tulis lah. Okay, cikgu ni tulis jawapan, awak boleh terus salin. Menjadi merah Okey. Tak apa, cikgu kecil sikit tulisan, tak apalah. Kamu boleh sekejap cikgu kecil tulisan. Okey, cikgu kata kecilkan tulisan yang dimuat dalam kotak ni. Kekal merah.
Okey, yang biru tadi menjadi merah Okey, ini kamu dah belajar kan? Okey, kalau ujian 2 ni rasa. Dia rasa apa? Ya, rasa masam. Okey, kalau sentuhan rasa licin lah air jusan Jawa ni. Okey. Yang kedua air teh. Bahan air teh merah. Walau kita dah uji pun merah kekal. Merah lah untuk ketalik emas ni. Menjadi merah juga. Okey, ujian kalau kita guna rasa, dirasa pakai lidah, kelat. Kadang-kadang air teh memang cikgu rasa kadang-kadang kelat dan kadang-kadang manis. Okey. Sentuhan, rasa biasa-biasa je lah. Rasa saja Okey. Kicap. Kalau kicap macam mana? Okey, sama je sebenarnya. Dari result sama je kalau ikutkan. Dia punya, kalau ketali emas ni memang dia punya penunjuk dia memang tepat lah. Kekal merah. Ini menjadi biru menjadi merah. Okey, ujian 2. Rasa masin. Kicap ada macam kicap kipas udang tu ada masin dan ada manis. Okey, ujian 3. Rasa? Cikgu rasa licin lah. Kalau cikgu rasa dia ujung jari, cikgu sentuh dia ujung jari memang licin Okey, manakala sifat umum bahan berasid. Ini sifat umum secara teorinya. Dah jelas memang biru kepada merah lah. Okey, bawah sikit. Rasa macam mana? Dalam buku teks pun ada. Kalau kamu rujuk dalam muka surat 109 hingga 110 tu memang ada. Kalau kamu baca perlahan memang ada jawapan dia. Rasa dia apa? Ya, rasa dia masam. Sifat asid ni masam. Sentuhan dia perit. Rasa perit. Okey, kadang-kadang asid ni dia juga boleh menghakis memang secara umumnya kalau asid, kalau dia punya lagi kuat dia punya tu, kadang-kadang muka kita pun kalau kena asid ataupun tu jadi pedih tapi secara umum kita ambil perit lah. Okey. Soalan seterusnya, bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Jawapannya tidak, kerana sifat bahan berasid jika diuji melalui sentuhan dan rasa, bukanlah dalam kutip pun ada sebenarnya, bukanlah penunjuk sikit yang tepat. Okey, boleh bukakan penunjuk saintifik. Sorry. Okey, saintifik yang tepat. Oleh itu ia lebih tepat diuji menggunakan apa? Menggunakan kertas litmus. Okey. Litmus. Kita dah ada titik, tak payahlah. Kita litmus Tengok, boleh salin dulu jawapan yang kat bawah tu. Bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Tak bolehlah menggunakan sentuhan dan rasa saja. Tengok, tulis kat situ, tidak boleh kerana bukanlah petunjuk yang tepat. Oleh itu lebih tepat diuji menggunakan kertas litmus. Tuliskan jawapan kat situ.
Dah? Belum. 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 Dah. Dah. Belum. Okay, dah? Belum. 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 Dah. 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 Belum. 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 Okay, dah? Cikgu beri yang seterusnya. Dah. Okay, tengok yang seterusnya. Belum. Dia Dah. Muka surat 73. Sifat bahan berakali. Okey, jom. Ni cikgu tak payah baca lah. Kalau kamu dah bagi kaji pun, kamu dah dapat keputusan. Okey, ini keputusan cikgu yang cikgu dah buat uji kaji. Okey, kita lihat. Untuk larutan kapur sirih merah, menjadi biru. Ini kekal, biru kekal, birulah. Tak berubah kekal, biru. Manakala ujian 2 melalui lidah, kita rasa apa larutan kapur sirih? Pahit. Pahit. Okey, manakala kalau kita guna sentuhan, licin. Okey. Ini pun sama sebenarnya. Menjadi biru pun rasa pahit. Jus sawi pahit juga. Licin. Betul, cikgu dah try. Jus pucuk betik pun ni cikgu lupa. Kekal biru. Okey, jus pucuk betik pun kalau merah menjadi biru juga. Kalau guna petak limas, kekal biru. Okey, sama juga. Cikgu dah rasa memang pahit dah. Okey, melalui sentuhan di ujung jari memang licin. Ni cikgu sentuh. Okey, manakala sifat umum bahan berakali, sifat umum. Secara teorinya, sifat umum yang kita ketahui memang ketak limasnya merah kepada biru. Okey, rasa dia apa tadi? Siapa tahu? Ya, pahit lah. Rasa beberapa kali pahit. Okey, sentuhan licin. Dalam buku teks pun ada. Okey. Soalan, bolehkah kita menggunakan sifat bahan berakali hanya oleh sentuhan dan rasa? Mengapa? Dia jawapan lebih kurang yang bahan bereaksi tadi lah. Tidak, kerana sifat bahan berakali jika diuji melalui sentuhan dan rasa, bukanlah penunjuk, bukanlah penunjuk saintifik yang tepat. Oleh itu ia lebih
lebih tepat diuji dengan kertas litmus. Okey. Okey. Cikgu bagi stop dulu. Awak boleh salin jawapan yang kat bawah ni. Sama je macam jawapan untuk asid. Okey, kita tak boleh kita nak uji asid dengan alkali ni tak boleh hanya menggunakan rasa dan sentuhan, tetapi mesti disahkan dengan perubahan warna kertas litmus. Okey, awak boleh salin yang kat bawah tu. Dah. Dah. Okey dah? Belum. Okey. Dah. Okey, kita tengok yang seterusnya muka surat 74. Okey, settle. Okey, jom kita pergi kepada muka surat 11, sifat bahan neutral. Okey, cepat salin. Cikgu nak tengok sambungan je, cikgu. Inilah tadi. Sifat alkali ni. Cikgu dah stop balik dah. Sorry sekejap Kertas litmus. Okey. Dah. Belum. Dah. Belum. Bagi awak pergi. Ni bukan speaker dia. Okey dah? Dah. Belum. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okey, settle. Okey, jom kita pergi kepada muka surat 11, sifat bahan neutral. Okey, kamu dah buat, kamu dah baca ikut arahan ni untuk uji kaji. Okey, selepas tu dapat keputusan. Untuk lautan garam ni, apa dia? Lautan neutral, tiada perubahan kesemuanya. Sebenarnya kalau merah, kekal merah lah. Kalau biru, kekal biru, tiada perubahan. Okey, kalau ujian 2 ni, kalau kita rasa lautan garam ni rasa apa? Masin lah. Masin kalau kita sentuh, kalau cikgu rasa kesat sebenarnya. Sebab garam kan dia punya sifat dia macam pekat-pekat kan. Cikgu rasa kesat bila dia campur lautan garam. Bila kita buat campuran larutan tu rasa kesat. Ini merah, kekal merah, biru kekal biru untuk lautan gula. Okey. Rasa apa? Lautan gula ni manis. Gula kan manis. Okey. Pun rasa kesat. Cikgu buat ujian Okey, air mineral kekal merah juga. Ini pun kekal biru. Pandai. Okey, air mineral rasa apa? Tawar tak ada rasa apa-apa sebenarnya. Kalau cikgu rasa biasalah. Air ni kalau cikgu sentuh hujung jari. Okey.
Okey, kalau untuk kat sini sebenarnya kalau untuk ujian 3 ni melalui sentuhan ni sebenarnya kadang-kadang lautan garam tu kalau kamu letak garam banyak, itu yang menjadikan dia kadang-kadang berubah menjadi kadang-kadang biasa, licin. Itu bergantung kepada uji kaji kamu. Ini uji kaji cikgu. Mungkin kat sini kamu rasa lautan gula tu licin apabila kamu letak gula tu sedikit ke dalam air bila kamu larutkan. Kalau kamu letak pekat, itu kadang-kadang rasanya macam agak kesat. Itu pendapat cikgu lah. Okey, ini sifat umum bahan neutral. Okey, perubahan warna ke tali mus, apa dia? Saya boleh bagi tahu. Ya, kalau ikutkan tidak berlaku perubahan warna. Mana? Kalau kita tengok kat sini, tiada perubahan kalau sifat neutral ni. Okey, untuk rasa? Siapa boleh jawab untuk rasa? Ya, rasa 3 rasa yang biasanya. Manis. Lagi? Manis. Masin. Satu lagi. Tawar. Kalau yang masam tu dah sifat asid. Satu lagi yang pahit bersifat alkali. Jadi 3 rasa ni bersifat neutral. Sentuhan macam mana? Kalau sentuhan secara teorinya licin dan kesat. Untuk bahan neutral lah. Okey, kita pergi lagi. Bolehkah kita menggunakan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Tidak, kerana kenapa? Siapa boleh jawab? Tadi cikgu dah tolong. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu apakah yang terjadi untuk bila kita tentukan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Kenapa tidak? Siapa boleh tahu? Ya, kalau ikutkan macam tadi juga kerana sifat bahan neutral jika diuji melalui sentuhan dan rasa bukanlah penunjuk saintifik yang tepat. Biasa guna kata lima yang tepat kan. Jadi oleh itu ia lebih tepat menggunakan diuji dengan kertas litmus. Okey, titik. Okey, setakat itu sajalah. Okey, awak boleh salin lah jawapan yang dekat bawah ni. Kalau kita tengok jawapan yang kat bawah ni untuk tiga-tiga latihan asid, alkali dengan neutral sama je. Cuma dia tukar nama sifat bahan tu lah. Okay, cikgu kasih masa untuk awak menyalin. Dah. Belum. Dah. Belum. Dah, cikgu. Belum. Yang dah tu senyap je lah. Okay, dah? Dah. Okey, cikgu stoplah sharing ni. Dah ke belum? Belum. Sikit lagi.
Sudah awak salin? Cikgu dah stop sharing dah. Apa awak boleh salin semula jawapan yang sama dekat yang sebelum ni lah. Oh siap. Okay. Okay, jadi itu sahaja untuk aktiviti hari ini. Kita menguji bahan asid alkali dengan neutral menggunakan deria sentuhan dan deria rasa. Okay, walaupun kita boleh guna deria sentuhan dan deria rasa, okay, kita masih perlu menggunakan kertas litmus supaya dapat petunjuk yang lebih saintifik lah, yang lebih tepat. Jadi kalau kita tengok tadi macam contohnya air kopi tu. Kawan awak kata air kopi tu rasa pahit dalam buku teks tadi kan. Tapi bila kita uji kertas litmus biru yang bertukar kepada merah yang menunjukkan air kopi tu bersifat asid. Sebab tu untuk sesuatu kajian saintifik macam uji kaji ni, kita masih perlu menggunakan kertas litmus lah. Nanti bila awak belajar pada peringkat yang lebih tinggi, awak akan berkenalan pula dengan nilai pH. Untuk asid berapa nilai pH dia, untuk alkali berapa nilai pH dan neutral pun ada nilai pH. Okay? Ini semua kajian ahli saintifik. Dia dah jumpa, lepas tu dia bukukan, dia jadikan teori saintifik, jadikan fakta yang tak boleh diubah lah. Awak pergi mana-mana negara pun, bila kita bercerita pasal asid, mesti rasa dia masam, mesti kertas litmus biru yang bertukar kepada merah. Semua negara menggunakan fakta yang sama. Fakta ni tak boleh berubah walaupun dah berzaman-zaman dah. Ahli saintifik yang buat ni zaman yang 1800 tahun dahulu. Kita pun tak pernah jumpa lagi diorang. Okay, jadi ini fakta yang kita terima dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian lah. Okay. Untuk tugasan minggu depan, sekiranya perlu tambahan, saya akan maklumkan awal lah pada awak sebab kita akan gunakan alat pengganti kertas litmus. Apa yang kita boleh gunakan lah. Okay. Sebelum saya tamatkan Google Meet, ada siapa-siapa yang nak tanya soalan mengenai apa yang kita belajar pada hari ini? Tak ada. Okey, sebelum saya tamatkan, kita imbas kembali. Okey, apakah sifat bagi bahan berasid? Tekan ikon angkat tangan tu lah, tak payah jawab ramai-ramai. Nanti cikgu sebut nama yang angkat tangan. Okey, Dami Amsyah. Biru kepada merah. Okey, itu kalau kita guna kertas litmus, biru kepada merah. Lagi kalau kita guna deria rasa, Iman Muhammad Rizki. Masam. Kalau kita sentuh, kita dapat apa? Kalau kita sentuh bahan berasid ni. Elina Nashira. Perit. Perit. Okey, untuk bahan alkali. Apakah rasa untuk bahan alkali? Okey, Aina. Pahit dan licin. Okey, bila kita rasa guna deria rasa kita, dia rasa pahit lah bila kita guna lidah. Dan bila kita sentuh guna kulit, kita akan dapat rasa yang licin contoh yang awak gunakan dalam kehidupan seharian awak tu lah sabun mandi awak. Kenapa sabun mandi tu bersifat alkali? Sebab kita peluh kita selalu bau apa? Bau wangi ke? Peluh selalu bau apa? Masam kan? Jadi peluh tu dia bersifat asid. Jadi kita perlu cuci dia dengan sabun yang bersifat alkali supaya tak ada lagi lah bau masam dekat badan kita. Okey. Kalau neutral, dia rasa macam mana? Najah Azhara. Masin, manis, tawa, kesan. Okey, kalau neutral, dia rasa masin, manis, tawar. Kalau masam dah asid, kalau pahit dia dah alkali. Okey, semua rasa tu memang ada dekat lidah kita. Kalau awak ingat lagi masa tahun 1, masa cikgu ajar deria rasa, cikgu ada lukis gambar lidah, cikgu ada labelkan kat mana rasa manis, rasa pahit. Kalau awak tak ingat apa yang saya ajar ataupun saya tak pernah ajar awak masa awak tahun 1, boleh Google lah tengok
Dia rasa dekat lidah. Kalau macam Ilfira ni memang saya ajar daripada 1. Okey, itu saja untuk PDPR hari ini. Okey, kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Terima kasih, Cikgu.